Ya, kita kembali lagi menurut Serampai Pagi. Kita siarkan secara langsung pada pagi ini dan seperti yang di awal tadi kita berikan, kita ada segmen motivasi kewangan ya, mengenai dengan faktor umur. Jadi apa sangkut pautnya dengan kewangan dan juga faktor umur. Ini yang akan kita bawakan penjelasannya bersama tetamu undangan kita. Ya, bersama dengan kita pada pagi ini bersama dengan Puan Afiza Osili, merupakan pakar kewangan. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar pada pagi ini? Kabar Sehat? baik, sehat. Ya, okay. Jadi ini yang kita akan perkatakan, penting untuk kita berigalkan berkenaan dengan kewangan ini. Inilah sebabnya kita ni bawakan segmen motivasi kewangan sebagai satu persiapan dan juga persediaan kita ni dalam kita ni menyusun dan juga mengatur kewangan kita ni. Jadi ini yang akan kita perkatakan berkenaan dengan faktor umur dalam merancang kewangan. Jadi bersama dengan Puan Afiza mungkin dapat mengongsikan ataupun menerangkan lebih lanjut lagi mengenai dengan tajuk kita pada pagi ini. Silakan. So tajuk kita pada hari ini adalah yang paling important tu faktor umur dalam merancang kewangan itu. Pasal itu merupakan masa yang kita ni ada. Jadi sini saya breakdownkan ke 3 fasa hidup kita ni, iaitu semasa kita ni di bawah tanggungan ibu bapa, bekerja dan bersara. Dan untuk merancang setiap fasa hidupannya, memang kita ni mesti breakdown lagi ke lingkungan umur tersendiri. Sekiranya dalam umur 20, umur 30, 40. Pasal setiap lingkungannya orang age group lah adalah diorang ada orang situasi tersendiri yang menyebabkan kita ni pun react certain way masa kita ni dalam merancang sebarang kewangan kita ni. Ya, jadi itu yang dapat kita ketahui berkenaan dengan faktor umur dalam merancang kewangan ini. Kalau tadi ada dipaparkan melalui melalui skrin kita tadi, bawah tanggungan ya, umur di bawah 20 dan juga bagi mereka yang bekerja, iaitu bagi mereka yang berumur 20 dan juga 60 dan juga bagi mereka yang bersara ni ya, atau daripada umur 60 hingga 90 tahun. Kalau tadi kan kita sempat ya memberikan untuk menanai dan juga memupuk sikap untuk menyimpan keuangan. Kalau tadi ni pun katanya bawah tanggungan ada juga umur antara daripada lahir lah sehingga 20 tahun. Jadi ada peringkat-peringkatnya dan ada kumpulan-kumpulan yang tersendiri. Jadi di sini kita juga ingin mengetahui bagaimana untuk merancang mengikut umur yang telah disebutkan sebentar tadi. Okay. So bagi kumpulan yang umur 20 awal ke akhir 20 biasanya diorang ni more fokus dengan kerjaya dan pasangan. Tetapi ini adalah crucial bagi mereka untuk merancang kewangan sebab belum ada habit atau orang belum ada kata ni habit dalam berbelanja apa tu. So ia baru saja masuk kerja. Jadi salah satunya adalah yang kami sarankan untuk allocate at least 10 ke 20% sambil orang selalu macam baru ku kerja akan enjoy. Tidak salah, tapi adakan sedikit allocation untuk kita ni menyimpan sebab masa kita ni masih panjang. Sudah tu kalau umur 30 pula, kumpulan yang 30, ini lebih ke membina keluarga. Di mana fokusnya lebih ke perkahwinan dan anak kan. So yang ini sekiranya lah ia indah merancang masa ia 20-an. Umur 30 baru ia akan merancang. Tentunya berasa sempit. Betul. Sebab semua orang sudah ada komitmen loan sudah ada macam sekarang ni lah macam diorang ambil loan peribadi untuk perkahwinan jatuh. So masuk ke perkahwinan tu sudah ada loan peribadi ni pun biasanya dalam 5 ke 7 tahun kan baru habis. So kira masa tu masih panjang juga. So ini membuatkan diorang kesempitan. Pasal bukan itu saja. Kadang-kadang kata ni memang memerlukan di negara Brunei ni memang memerlukan kereta untuk kerja sana sini kan. Betul. So mau indah mau sometimes orang paksa mengambil car loan ataupun loan kereta. So dari sana macam ia jual kerjaya, ia jual memindah
rumah keluarga ketani kan. So yang ni kalau ketani indah plan lagi awal yang tadilah macam 20-an tu indah merancang efeknya ke 30-an dia. Menyasarnya ketani. Macamnya orang ketani bersenang sekarang tapi bersusahnya kemudian. So katanya nemu itulah. So sekiranya ia dalam umur lingkungan 40-an. Ani baru tah ya terfikirlah baru aku kan settle, anak punya sekolah apa sudah settle, baru akan membuat simpanan. Tapi ia pun macamnya kenapa lagi mahal lah aku kan menyimpan semua ni. Sebabnya masa yang hilang itu dari umurnya 20, 30 sudah hilang. Jadi ya paksanya orang catch up lah untuk sebarang simpanan untuk persekolahan anak-anak, pendidikan tinggi nanti. Dan fasa umur 40-an ni biasanya paling popular untuk membeli rumah. Sama ada untuk tempat tinggal ataupun diorang mau menginvest lah orang. So kalau ni tersasar ke 40 memang orang ketani lagi tersempit daripada sebelum ni. Pasal 20 senang macam aku nak ada komitmen hanya diriku saja. Sudah 30 ada pasangan, ada anak lagi kan dipikirkan. So gaji itu bukan untuk dibahagi ketiga, keempat, kelima ikut berapa banyak ahli keluarga lah yang di bawah tanggungan. Sekali sudah tu umur 50, yang ini baru tah memikirkan mengenai persaraan jua. Persaraan jua, pendidikan anak, pendidikan tinggi anak jua, untuk bagi diorang punya allowance apa jua. So makin tersempit lah orang. Tetapi tidak bermaksud tidak bermaksud ketani should indah memplan kalau ketani dalam lingkungan ni macam mana sajalah macam tu. Ketani mesti ada action ketani sendirilah. And then sudah umur 60 tu memang ada berpikir bersara, tapi sudah sebab merancang kewangan yang orang indah bagus, mereka keluar daripada persaraan untuk bekerja sebab sekiranya mungkin anak-anaknya masih damai ataupun masih dalam pendidikan tinggi, memerlukan support apa kan. Jadi dari sana ketani indah mau berlakulah orang. Ya, alhamdulillah. Jadi itulah ya sebenarnya proses merancang kewangan mengikut umur telah pun dinyatakan tadi daripada umur 20, umur 30, umur 40, umur 50 sehingga waktu kita ni bersara. Itulah sebenarnya mengikut daripada faktor umur kita ni. Ialah semakin kita ni meningkat umur kita ni, semakin banyak komitmen yang akan kita hadapi. Jadi sesuai dengan faktor umur itu, kita perlu membuat persediaan awal, ya, perancangan awal untuk kita ni menyusun persiapan kita ni di waktu kita ni semakin menua kan. Betul. Dan kadang-kadang masa di usia muda kita ni memang kita tidak pernah terfikir ya, sama ada menyimpan keuangan itu baik untuk di hari kemudian ataupun apa sebenarnya kegunaan di hari kemudian. Pasal belum nampak masalah tu. Betul. Tapi bila sudah umur kita ni meningkat dengan nyerang nada lagi ketani punya simpanan ataupun langsung dah mempunyai simpanan sebab ketani dah ada terbiat untuk menyimpan kewangan. Jadi sudah umur, misal kata umur 40 tahun baru tak ada kesedaran kami menyimpan kewangan. Jadi itu mengakibatkan kos untuk menyimpan itu lebih tinggi. Betul. Jadi sebenarnya walhal banyak yang ingin ketani potongan ni. Jadi menjadi satu orang kata ni susutlah. Tapi ingin kita tanyakan di sini, kos menyimpan semakin tinggi ni mungkin boleh Hafizah terangkan lebih lanjut lagi. Jadi kos menyimpan semakin tinggi ni seperti yang tu sebut juga tadi kan. Yes, ketani kehilangan tahun untuk menyimpan itu. So saya ada sediakan gambaran untuk para penonton juga mengenai sekiranya akan menyimpan 100,000. Ini sekiranya. Tapi ini dah dimasukkan kadar inflasi simpanan ataupun dalam pengiraan inilah. So kalau umurnya 20 lah, ia akan menyimpan 100,000. Sudah umurnya 60 ni yang menerima. So dalam sebulan ia hanya menyimpan 208.
Ini penyimpanan sebulan. Tapi sudah ia mengagak ke umur 30. Yang ini ada komitmen sudah apa tu. Tapi still okay. Ia paksa menyimpan 277 kalau ia ingin mengingin mencapai 100,000 itulah. Tapi kalau kita ni lihat per jamnya daripada 30 ke 40-an ya. 40 ke 60 kita ni perlu menyimpan sebanyak 416. So yang ni kiranya umurnya dari 20, 30, bukan 31, 2, 32. Ini memang 40 atau kali kalau umur 50 dia. Ia paksa menyimpan dalam 833 sebab hanya 10 tahun. Berbanding tadi kalau 20 tahun, 40 tahun ia dapat menyimpan kan macam ia nyimpan sedikit-sedikit. And then dari sana kita ni lagi masih nyurang belum ada pasangan apa. So kalau kita ni buat habit itu ada sana. So duit ini akan berasa, ini untuk simpanan. Yang lain macam barang-barang yang keperluan apa tu, kita ni memang akan membuat budget sendirilah nyurang. Tapi sudah kita ni umur 40 tu, tarik sana, tarik sini sudah. Komitmen loan sana, loan sini. Kan menyimpan 416 tu memang berasa berat. Untuk mencapai yang sama. Macam 100,000 lah in this case lah, contoh saja. So kalau in this case kalau kita ni boleh lihat inilah faktornya, kos yang menyimpannya orang, kos nanti lah. Untuk menyimpannya, nanti aku menyimpan. So semakin kita ni mendelay, semakin banyak kita ni perlu menyimpan sebab kita ni paksa membayar balik. Tahun-tahun yang kita ni indah menyimpan. Jadi ini sebenarnya ada target lah. Betul. Misalnya kata target kita ni untuk umur sekian-sekian 100,000. Susah juga kalau sudah umur 40, 400 atau. Ya, jadi kos penyimpanan itu semakin tinggi. Tapi itulah sebenarnya perancangan awal ini penting ya, sebab kita ni memang tidak tahu apa yang akan kita perlukan di waktu akan datang. Jadi itulah sebenarnya pulang kepada diri kita ni juga ya, untuk kekal berdisiplin, untuk cuba sedaya upaya untuk menanamkan dan juga membiasakanlah menyimpan wang tersebut mengikut waktu yang sesuai dengan faktor umur yang telah pun dikongsikan tadi. Jadi mungkin ada beberapa tips yang mungkin Puan Afizah dapat kongsikan bersama dengan penonton kita dan juga kita di sini bagi mereka yang mungkin ingin merancang kewangan mengikut umur mereka. Macam mana ni? So indah kira di mana lingkungan umur kita ni seperti aku sebut tadi, mesti ada matlamat. Kita ni mesti ada matlamat, and then dari sana kita ni matlamat ni adakah ya jangka masa singkat, jangka masa sederhana, ataupun jangka masa panjang. Okey, jangka masa singkat ni macam 2 ke 3 tahun. Okey, macam perkahwinan, melancong ke, atau kan membeli gadgetnya orang. Kita ni mesti plan dari awal. 2 tahun, 3 tahun ataupun macam sekiranya perkahwinan itu kan memang sudah kalau boleh elakkanlah membuat loan pribadi orang. Pinjaman pribadi. Pinjaman pribadi. Okey. Kalau boleh kita ni menyimpan, why not kan? So pasal kata ni menyimpan artinya kita ni indah kan berhutang, sebab kita ni mungkin memerlukan hutang untuk berhutang untuk macam sekiranya yang benda-benda yang lebih besar lah, kereta ataupun rumah kan itu memang memerlukan lebih banyak nyurang wang lah. Okay. So untuk jangka masa sederhana 3 ke 8 tahun, yang ini untuk orang yang ingin menyimpan down payment orang. Down payment rumah ataupun diorang mau balik kereta cash. Ini ada few lah, not just that. Apa saja matlamat yang kita adalah and then jangka masa yang panjang pula. Okay, yang ini 10 tahun ke atas. Okay, ini seperti persaraan, dana pendidikan tinggi untuk anak, ataupun apa saja macam untuk ia mau membuat bisnesnya. Mungkin selepasku selepasku bersara aku mau ada bisnes apa, memerlukan dana yang nyorang lebih tinggi. So lebih baiklah kita ni memplan awal. Fikirkan awal. Walaupun macamnya sekarang dah jom menjadi. Tapi sebab benda menjadi ni biasanya adalah
nada perancangan. Kalaupun ada macam dalam perjalanan kita ni punya fasa hidup atau kita ni kan tukar. Ndak aku mau lagi membuat bisnes. Mungkin ia mau nyorang menolong keluarganya kapa. At least ya ada dana tu. Dana tu boleh diubah suai mengikut ketani punya fasa hidup. Jadi adakah penyimpanan keuangan yang ketani punya target ni termasuk simpanan emergency? Kalau ada kecemasan. Atau memang dimasukkan dalam sana juga. So that's why ketani mesti ada matlamat semua tu. Selepas itu ketani breakdown kan tiap. Ini untuk emergency, ini untuk jangka masa singkat, jangka masa sederhana, jangka masa panjang, sama nyorang macam tayar lah, apakah macam anda tu memang 2 setahun ataupun 2 tahun, itu boleh dibuat lah. So itu more ke nyorang budgeting selepas mengetahui matlamat ketani. Ya, alhamdulillah. Itulah realitinya sebenarnya penyimpanan wang ini sebenarnya penting ya. Untuk mencapai standard kehidupan yang lebih baik lagi. Itulah kesedaran menabung dan juga menyimpan dan juga seperti yang telah dikongsikan tadi, perancangan awal itu pentinglah untuk kita ni sama-sama membuat persediaan ya, kesenangan pada masa depan. Jadi ada soalan tambahan juga ni Puan, berkenaan dengan pengurusan kewangan ini. Sebenarnya apa punca seseorang itu lemah dalam pengurusan kewangan? Mungkin ada sebab-sebabnya ni. Okey, sebab-sebabnya biasanya salah satunya Indah mau minta tolong kepada pakar kewangan lah kalau bisa. Pasal durang lebih mengetahui kan mengenai apa resources yang sekiranya kerajaan beri ataupun macam mana akan menyimpan apa tu. Durang biasanya nyorang DIY-nya orang putih. Duit yourself. Buat sendiri-sendiri, membaca dari nyorang dari artikel luar negara, tapi sometimes apa yang dibuat di luar negara tidak dapat dibuat di Brunei. Macam kira ada restrictionnya sendirilah. So lebih bisa untuk mengunjungi atau mendapatkan nasihat kepada pihak-pihak yang memang diiktirafkan dari kerajaan. Nyorang BDCB iaitu Brunei Darussalam Central Bank memang ada durang bagi tahu list yang nyorang certified lah untuk membagi any advice mengenai kewangan sendiri. Sebab itu salah macam durang takutkan berjumpa, takutnya karangnya ia lihat aku ketani semua memang ada ego. Ketani mau nampak macam ketani ni lemah di orang lain. Tetapi kalau ketani memerlukan, macam ketani tahu ketani sendiri dia dapat menguruskan, berilah kepada orang profesional. Iya, minta bantuan ketani ya. Alhamdulillah. Jadi itulah sebenarnya penting untuk kita mendapatkan nasihat untuk kita ni sama-sama juga sebenarnya untuk diri kita ni sendiri juga kan. Betul. Dan juga kita ingin mengetahui di mana ketani kan boleh berurusan, saya kata macam minta hikmat nasihat dalam penyimpanan kewangan ini. Kadang-kadang seperti yang katakan lemah, memang lemah lah. Kalau sudah melihat barang, okey, ini akan ku simpan, pakai itu dulu. Macam-macam cobaan. Jadi cabaran itu cobaan itu banyak. Tapi bagaimana ketani mendapatkan nasihat dan juga ketani itu mesti juga menyimpan. Mesti kiranya orang macam mana akan mengawal nafsu kan ya. Betul. Nafsu membeli-beli gitu kan. Kadang-kadang orang that's why dana macam simpanan itu ketani boleh breakdown lagi simple things. Tidak salah untuk ketani give into nafsu ni. Tidak salah. Tapi asal berancang. Betul. Itu saja macam ni memang duit untuk aku buat macam membeli benda ni, macam beli beg kah, beli apakah. So mesti ada orang proper planning lah, perancangan itu. Mesti. Ya, alhamdulillah. Jadi itu pentingnya ya dalam pengurusan kewangan ini. Dan bagi mereka yang mungkin ingin mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan untuk mendapatkan nasihat, khidmat nasihat berkenaan dengan pengaturan kewangan ini, mungkin di mana ni? Okay. So
Para penonton boleh hubungi kami ke email address askfpab@outlook.com ataupun laman sosial media kami di Facebook FPAB ataupun di Instagram FPAB_BN. Ya, Alhamdulillah ya, itu dia yang telah pun dikongsikan. Kalau bis kita ingin mengetahui lebih lanjut lagi, telah pun kita paparkan melalui skrin TV tadi, bis kita bolehlah mendapatkan khidmat bantuan nasihat berkenaan dengan pengaturan kewangan ini melalui laman media rasmi, akaun rasmi mereka, iaitu di Facebook tadi FPAB dan juga Instagram FPAB_BN ya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Puan Hafizah ya, dengan pengungsian telah pun dibawakan pada hari ini dalam segmen motivasi kewangan faktor umur dalam merancang kewangan. Kita jumpa lagi, selamat pagi. Selamat pagi.